Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat semua murid yang berada di rumah, InsyaAllah hari ini kita masih dalam tajuk berani. Kita masuk dalam satu tajuk yang baru, iaitu akibat tidak bersifat berani, iaitu kesan-kesan yang tidak baik yang akan diperolehi oleh seseorang yang tidak mengamalkan sifat berani dalam dirinya. Okey, kita tengok yang pertama. Dimurkai Allah dan Rasulullah. Okey, seseorang yang tidak mengamalkan sifat berani di dalam hidupnya, okey, tidak akan mendapat keredaan daripada Allah. Kerana apa? Kerana sifat berani ini sangat penting, perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Okey, jadinya sesiapa yang tidak memiliki sifat berani itu, Allah dan Rasulullah tidak akan meredai kehidupan seseorang itu. Jadi kita tak naklah benda itu berlaku dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu dipermainkan oleh orang lain. Seperti mana yang kita belajar sebelum ini, antara ciri berani itu adalah mempertahankan hak diri. Okey, jadi kalau kita tidak berani untuk mempertahankan hak diri kita, itu akan membuka ruang kepada orang lain untuk melakukan dan memperkatakan sesuka hati kepada diri kita. Jadinya kalau tak ada berani itu dalam diri kita, kita akan mudah untuk dipermainkan oleh orang lain. So kita tak naklah. Okey. Jadi yang ketiga adalah takut mencuba perkara yang baru. Dalam hidup kita ini, okey, makin banyak hari yang kita lalui, makin banyak perkara baru yang akan kita temui. Jadinya dengan adanya sifat berani dalam diri kita, perkara-perkara yang baru yang kita temui itu, kita akan berani nak cubalah. Tetapi bagi sesiapa yang tidak ada sifat berani dalam diri dia, sayang, okey, tidak akan dapat mencuba perkara-perkara baru tersebut. Okey, dengan itu pastinya banyaklah benda yang tidak dapat diterokai dalam hidupnya. Yang keempat, hati akan sentiasa terasa lemah. Okey, kalau tak ada berani, kita tak berani kan, penakut saja. Jadi bila benda ini berlaku dalam diri kita, jiwa kita akan menjadi lemah, hati kita akan menjadi lemah. So kita tak naklah menjadi seorang yang seperti itu. Dan yang kelima, menjadi penghalang untuk berjaya. Orang yang tidak berani ini, anak-anak murid sekalian, okey, itu adalah benda yang sangat-sangat menghalang dia untuk mencapai sesuatu kejayaan. Kerana orang yang tidak berani tidak akan mencapai kejayaan dalam hidupnya. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan satu kisah yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan Masyitah dan Fir'aun. Anak-anak murid sekalian, Fir'aun ini adalah seorang pembesar pada zaman dahulu di kerajaan Mesir. Jadinya Allah sebenarnya memberikan kelebihan kepada Fir'aun ini untuk memiliki harta yang sangat banyak. Sangat banyak, tidak terkira. Dan dia ini Allah rezekikan dia ini tidak orang yang tidak pernah jatuh sakit walaupun sedikit. Dan dia juga memiliki pengikut yang sangat ramai kerana harta yang dimilikinya dan kerajaan yang dimilikinya. Jadinya dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dia ini, menjadikannya seorang yang sangat bongkak. Okey, dia salah guna benda ini. Okey, dan yang paling dahsyat sekali, dia mengaku diri dia ini adalah sebagai Tuhan yang layak disembah oleh orang lain. Okey, jadi apa yang berlaku dalam cerita ini? Okey, bagaimana Masyitah ini muncul? Jadinya Masyitah ini bekerja sebagai tukang sikat di dalam istana Fir'aun. Okey, Masyitah ini beriman kepada Allah. Dia tidak percaya bahawa Fir'aun itu sebagai Tuhan, tetapi dia beriman yang Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dan dalam kisah ini, Masyitah menunjukkan keberanian dia dalam mempertahankan imannya kepada Allah. Okey, selepas itu apa yang berlaku? Pada suatu hari, sedang Masyitah ini menyikat rambut puteri, iaitu anak perempuan Fir'aun. Okey, tiba-tiba sikat itu terjatuh. Apabila sikat itu terjatuh, secara automatik keluar perkataan Allahu Akbar daripada mulut Masyitah. Puteri Fir'aun bingung, okey, dengan apa yang diperkatakan oleh Masyitah. Dan perasaan ingin tahu itu membuak-buak dalam diri puteri Fir'aun tersebut. Dan dia tanya lagi kepada Masyitah, apa yang kamu katakan sebentar tadi? Masyitah dengan beraninya mengulang, dia kata Allahu Akbar. Selepas itu puteri Fir'aun tadi dengan bersungguh-sungguh kerana ingin tahu, okey, dia tanya kepada Masyitah, maksud kamu ada Tuhan selain daripada ayahku, iaitu Fir'aun? Okey, tetapi Masyitah tidak menghiraukan perkara itu.
dan dia tetap dengan keberanian dan pendirian dia keimanan kepada Allah. Masyitah jawab dengan berani, kata benar, betul, perkara itu sangat betul. Tidak setakat itu sahaja, Masyitah tambah lagi. Dia kata apa? Dia kata Allah itu Tuhanku, Tuhanmu wahai puteri Fir'aun, Tuhan kepada Fir'aun juga, dan Tuhan sekalian alam. Jadi dekat sini maksud dia terang dengan jelas mengatakan bahawa Masyitah ini tidak mengaku yang Fir'aun itu Tuhan, kerana Masyitah mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan yang sebenar, walaupun berhadapan dengan keadaan yang sangat bahayalah. Okey, sebab dia tahu kalau dia mengaku benda itu dan dia tidak mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan, dia akan berhadapan dengan hukuman yang sangat dahsyat yang akan diberikan oleh Fir'aun. Selepas itu puteri Fir'aun tanya kepada Masyitah, berani ke kamu nak berhadapan dengan Fir'aun yang disembah selama ini? Okey. Lepas tu puteri Fir'aun tadi kata kepada Masyitah, aku pasti akan melaporkan perkara ini kepada Fir'aun. Okey. Puteri Fir'aun mengugut Masyitah, tetapi Masyitah tidak sedikit pun berganjak pendirian yang mengatakan Tuhan sebenar adalah Allah, bukannya Fir'aun. Okey, selepas daripada puteri Fir'aun melaporkan perkara ini kepada Fir'aun, lalu Fir'aun bertanya dengan bengis dan sangat garang kejam kepada Masyitah, adakah benar engkau ini mempercayai Tuhan selain daripada aku? Masyitah dengan beraninya berhadapan dengan manusia yang paling kejam, manusia yang paling bengis dekat muka bumi ketika itu, dengan berani mengatakan, ya, sudah pasti Allah itu adalah Tuhan yang esa dan maha berkuasa, Tuhanmu wahai Fir'aun dan Tuhanku juga. Okey, Masyitah sangat berani jawab benda itu. Selepas itu mendengar jawapan daripada Masyitah, okey, yang sangat tegas dan berani, Fir'aun sangat murka, marahlah, dan terus menjatuhkan hukuman mati kepada Masyitah sekeluarga. Bukan dijatuhkan hukuman itu kepada Masyitah seorang sahaja, tetapi kepada seluruh ahli keluarganya juga. Apa hukuman yang mereka dapat adalah dicampakkan ke dalam kawah air panas yang sedang menggelegak. Menggelegak-gelegak air panas itu, dan mereka dicampakkan seorang demi seorang ke dalam kawah tersebut. Walaupun demikian, Masyitah dan keluarganya tetap mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak, jika diingat kembali berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika itu Nabi Muhammad SAW melalui satu tempat dan menghidu bau yang sangat harum, sangat wangi, dan bertanya kepada malaikat Jibril, wangian itu datang daripada mana? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah wangian kubur Masyitah sekeluarga. Jadi anak-anak sekalian, walaupun Masyitah dihukum seperti itu oleh Fir'aun, tetapi sebabnya dihukum seperti itu adalah mempertahankan keimanan kepada Allah, dan Allah berikan ganjaran seperti itu. Tidak berlaku kiamat lagi. Dan pastinya di hari akhirat kiamat nanti, insya-Allah Masyitah sekeluarga pastinya akan mendapat nikmat yang sangat manis daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberaniannya itu berhadapan dengan Fir'aun dan menegakkan, mempertahankan hatinya, meneguhkan hatinya, mengatakan bahawa keimanannya itu hanya kepada Allah, bukan kepada Fir'aun. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.